Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Salam Aidilfitri. Saudara Mustafa Ilyas, anda orang pertama yang muncul di paparan saya. Saudara, waalaikumsalam saudara Mustafa. Doa saya anda sihat walafiat. Begitu juga dengan saudara Wahab Abdul Muhammad. Wahab Muhammad aja Abdul lah kot. Ataupun Wahab Abdullah Muhammad. Saudara Nafas Terakhir, salam perjuangan. Dia kata salam pejuang pendeka. Kata apa ini Nafas Terakhir. Saudara Syarul Azam, apa khabar saudara? Doa saya anda sihat walafiat. Begitu juga dengan saudara Muhammad Roslan. How are you SG Tan? Saudara Zakaria Ismail. Begitu juga dengan saudara Muhammad Safri. Puan Ruby Din dan pasangannya. Doa saya di hari yang baik mulia ini, agar anda berbahagia bersama pasangan. Rawatlah cinta kasih bersama pasangan anda. Begitu juga dengan Cik Daud, saudara Zack Zul, saudara Abu Nems, Maliki Bidin. Nafkah terakhir dia kata confirm bulan 7 ni bubar. Sabar lagi, sabar. Saudara Ravi Jai Singh, how are you Ravi? Doa saya anda juga sihat. Mayong Eng. Saya terima kasih kerana ramai juga kawan-kawan bukan Melayu yang hadir. Saudara Muhammad Fuad, saudara Akilah Akah, saudara Yusuf Awang, salam lebaran dari Tanah Merah Kelantan. Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, saudara Warung Kurapan, Sani Mus, salam dari mana tak tahu saya pula. Saudara Ahmad Haji Saman, saudara Tailong, apa khabar? Saudara Yuzin Yusof, selamat Hari Raya. Gulam Husin, saudara Satria Setiawan dari Mengelembu, Perak, selamat Hari Raya Aidilfitri. Zailan, waalaikumsalam. Saudara Nafas Terakhir, top 5. Top 5 belum bersidang lagi. Saudara Hasniza Wahida, Muhammad Afizi Matpizi daripada Terengganu. Saudara Air Mata MKT dari Gombak, Jani Jaafar. Saudara Muhammad Hashim Makdin dari Kemayan. Saudara Muhammad Roslan, terima kasih. Salam Aidilfitri sekeluarga. Saudara Muhammad Harmi, apa khabar saudara? Begitu juga dengan Zulkifli, Mimi, Fazil Yub, Syarimat, Kasir Rabidin. Kuih Seruh ni tentu dia faham. Nek Zul, Razak Hasan, tibai bagi kawan-kawan. Tibai bagi kau-kau. Jangan, masih lagi bulan raya ni. Sabar-sabarlah sikit saudara. Saudara Ajak, saudara Abdul Ghaffar Subuh, saudara Muhammad Din bin Husin. Ini anak saya bawa hantar makanan. Dah pukul 9.30 saudara. Hei, lapornya. Tapi tak apa. Saudara Tommy Go, saudara Muhammad Harmi, waalaikumsalam. Semoga semua warga yang berkesempatan dengan saya ini sihat walafiat ya. Saudara Wan Haris, saudara Awang Zah, Muhammad Yusuf Hamzah dari Jertih Terengganu. Saudara Mat Alum, Jani Jaafar, selamat Hari Raya Aidilfitri. Heri Mursyidi, Rabudin Pasarat. Begitu juga saudara Rizana Cik Ani, Saleh Saad, Muhammad Mazlan Abdul Manaf, Abu Bakar Harun, Ahmad Mazwa, Muhammad Husni Hassan, Tuan Badrul Rahman, Tuan Ismail, Muhammad Mazlan dan teman-teman semua. Saya minta satu saja daripada anda. Lain tak ada. Tak minta bayaran pun. Tekan like, share dan subscribe. Juga tekan like, share, subscribe di Instagram. Itu yang paling penting bagi saya. Bila saya melihat muncul like, share daripada teman-teman, itulah memberi semangat pada saya. Dan saya akan berjanji, saya akan mengutarakan janji saya ya. Tuan Abdul Rahman daripada Terengganu, Fatimah, Sally, terima kasih banyaknya bunga Sally. Nak duit raya. Gelak saya besar. Saya gelak besar minta duit raya daripada saya. Saya minta like and share, itulah bagi saya satu pemberian hari raya bagi mereka yang sudi menekan. Saudara Jaafar Syuhada, Engku Rahim, Yanaman, Sabariah Jalil dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santun, saya minta maaf. Akan saya santun usai pencerahan. Tapi untuk saya sebut nama sesatu tu sampai subuh sekarang pun tak selesai juga nanti saudara. Saudara Adib, saudara Miati. Tapi bagaimanapun sedikit-sedikit saya akan cuba jugalah bersama dengan anda. Baik saudara, kita terus. Saya tidak dapat ingin memberi laporan tentang kedudukan COVID-19 hari ini sebab
Rio dia bukan bercuti, tapi saya yakin Kementerian Kesihatan, MySejahtera agaknya bercuti. Mungkin mereka bercuti, maka tidak ada laporan yang disampai kepada Rio, tidak sampai pada saya. Bagaimanapun, Rio memberitahu masih lagi kita masuk hari yang ke-777 COVID-19 menyerang bumi kita ini. Dan hari ini adalah hari Rabu 4 Mei 3 Syawal. Saudara, jadi nak bagi laporan, tak ada. Cakap terus terang, tak ada laporan COVID-19. Kita terus dengan pencerahan masuk game 4 ataupun game 3. Saudara Kamarul Bahrain, saudara Amizi Rahman, Nur Azila, Rima Malati. Nama sedap. Rima Malati ini adalah antara pelakon, aktris kegemaran saya, idola saya waktu zaman filem-filem Indonesia dulu. Rima Melati ni memang hebat. Saudara Yusof Awang, siapalah manusia yang hantar emoji marah tu, tak apalah. Kalau mereka marah, marahlah. Saya tak ambil kisah, Saudara Yusof. Tapi bila saya tengok yang menghantar gambar hati, itu lebih ramai lagi, itu mengembirakan saya. Marah pun marahlah, Saudara Awi, Saudara Zul, Saudara Hazrul di Instagram, Saudara Ibrahim Cik Muda, Saudara Sivanan Kumar. Pakcik apa khabar? Sehat, Alhamdulillah. Kurniaan ilahi. Baik, saudara, kita terus Saudara Abdullah, Saudara Awang Yusof dan Baby Hafiz. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, bicara kita, saya akan mendefinisikan kenyataan ataupun bicara Imam Al-Hasan Al-Basri. Allahyarham Imam Al-Hasan Al-Basri mendefinisikan akhlak terpuji adalah wajah yang berseri-seri, penuh kemurahan hati dan menahan diri daripada menyakiti hati orang lain. Jadi kalau nak hantar emoji pun jangan kita marah. Saudara, kita cernakan wajah kita, muka kita yang berseri-seri, menahan diri daripada menyakiti hati orang. Kerana Ali bin Abu Talib pula memberi definisi bahawa akhlak terpuji, beliau membahagikan kepada 3 perilaku, iaitu pertama sekali menjauhi perkara yang haram, yang kedua mencari yang halal, dan yang ketiga adalah berbuat baik kepada keluarga. Bukanlah sesuatu yang berlebihan jika dikatakan bahawa semua kebajikan bersumber daripada akhlak yang mulia. Kerana orang yang punya akhlak mulia akan sentiasa berusaha melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat. Tetapi dalam waktu yang sama, mereka akan meninggalkan perbuatan tercela yang merugikan diri mereka. Puan Nur Maria, Saudara Malik, Saudara Adi Mudiman. Kerana dengan cara ini, orang beriman akan mendapat kebahagiaan di dunia dan memperoleh kemenangan di akhirat. Saudara Zul, Islam menjanjikan orang yang berakhlak mulia dengan pahala yang banyak. Dengan berakhlak mulia dan bertakwa, seseorang akan mudah menuju ke pintu syurga. Itu harapan kita. Saudara Hanafi Hasan, Saudara Syukur Jamil, Saudara Abdul Hamid. Saudara, hubungan menyeluruh antara keimanan dan akhlak yang mulia sangat erat, saudara. Apabila seseorang mempunyai akhlak yang baik, maka itu menandakan keimanannya sempurna. Orang yang mukanya kelihatan cerah dan ceria selalu menahan diri agar ucapan dan tindakannya tidak menyakiti hati orang, dan selalu berusaha memberikan kemanfaatan kepada orang lain adalah orang yang mulia di sisi Allah. Saya boleh memukakan wajah yang ceria, tapi saya minta maaf, kadang-kadang ada juga kata-kata saya yang menyakiti pihak-pihak tertentu. Nak buat macam mana? Saudara Abu Bakar, Saudara Hamidah, Puan Hamidah Atan, Saudara Rosli Rahim, salam perpecahan. Katanya PR15, rakyat harus singkirkan penipu pembohong yang terhebat negara. Saudara Sajid Piut daripada Instagram, Pak Ngah, Saudara Ismail Karun. Jadi itulah tadi sedikit tentang culipan naluri kehidupan. Saudara, saya juga harus menyantuni kata-kata mutiara kata yang dikirimkan oleh sahabat saya, Cikgu Hibil Hasan. Kata Cikgu Hibil, ini adalah petikan daripada kenyataan Umar Al-Khattab, iaitu Khalifah Islam yang ketiga, yang kedua selepas wafatnya Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq. Katanya, dari begitu ramai sahabat, ini kenyataannya saudara, dari begitu ramai sahabat, sukar aku bertemu yang lebih baik dari kalangan yang menjaga lidah mereka. Dari begitu ramai sahabat, sukar aku bertemui dari kalangan mereka yang lebih baik menjaga lidah mereka. Bila aku memikirkan tentang pakaian,
tidak pula aku bertamu yang lebih baik daripada takwa. Sebab itu takwa itu seharusnya menjadi pakaian kita. Dan saat aku merenung tentang amalan, tidak aku perolehi yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Jadi soal amalan adalah untuk memberi nasihat yang baik. Dan ketika aku mencari rezeki, ini kata Imam Umar Al-Khattab, ketika aku mencari rezeki, tetap aku tidak bertemu rezeki yang lebih baik daripada sabar. Rupanya saudara, sabar itu adalah rezeki. Kita kalau nak tahu, juwita putih, saudara Wawuf, Puan Hajah juga, selamat Hari Raya, saudara Mak Hasri, Puan Hasyiah Lin. Pak Long Tan, selamat Hari Raya. Saya minta izin minum dulu. Anak belikan saya apa ini, McDonald. Saudara Megat Zahrudin Culan Jamaluddin, Waalaikumsalam. Begitu juga dengan saudara Mat Spana, warga Cinta Damai yang terbaik. Jadi saudara, daripada culipan mutiara kata-kata yang dilontarkan oleh Umar Al-Khattab, rupanya ketika aku mencari rezeki, tetap tidak bertemu rezeki yang lebih baik daripada sabar. Artinya sabar itu adalah rezeki. Bukan senang, Puan Zuraidah Daud. Terima kasih Cikgu Himil atas kiriman kata-kata mutiara yang menjadi pedoman untuk kita bersama, saudara. Baik, saudara. Seperti biasa, saya harus memulakan bicara saya, tapi tidak lagi bicara salam moratorium dan kumpulan wang sebenar pekerja, tetapi salam Aidilfitri, dan mengingatkan pimpinan negara jangan berbelanja tanpa had, kerana kita khawatir bahawa negara akan muflis. Begitu juga dengan saudara, saudara Didi dari Labuan, jangan berbelanja tanpa had, berbelanjalah seadanya. Buy what you need, bukan buy what you want. Kalau ingat hati nak beli, saya ingat kalau saudara dari Labuan tu, satu shopping kompleks nak bawa balik rumah. Hai saudara. Terima kasih Sally. Tajuk bicara kita malam ini, biar jadi, jangan tak jadi. Apa yang saya maksudkan? Kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil. Hari baik, bulan baik, hari raya, Aidilfitri. Dalam kesibukan menerima tetamu, Pak Nazil masih menghantar menghantar kiriman pantun kepada saya untuk kita kongsi bersama. Terima kasih Pak Nazil. Selamat Hari Raya. Jadi teman-teman daripada yang berkesempatan mendengar bicara pantun Pak Nazil, sama-samalah kita mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada Pak Nazil dan sahabat saya, Saudara Nordin Malik, pejuang muda daripada Perak Tengah. Semoga perjuangan beliau itu mencapai matlamat. Kata Pak Nazil, hati memusang, tertusuk nayam, dibalut tuala, darah menitik. Banyak musang berbulu ayam, menjongol kepala di reban politik. Maksud Pak Nazil memusang tu, saya pun terkejut juga tadi. Apa memusang tu? Rupanya hati yang tidak tentram, hati yang pusang. Pak Nazil yang hebat. Dari penggunaan bahasanya, kita boleh belajar apa artinya memusang itu adalah pusang. Pusang adalah tidak tentram. Dan nayam pula adalah mata tenggala rupanya. Itu tajak. Saya bukan senang kita dapat perkataan-perkataan ini. Itu memusang, iaitu hati yang tidak tentram. Dan nayam adalah mata tenggala ataupun bajak. Mungkin orang sebelah utara faham. Hati memusang, tertusuk nayam, dibalut tuala, darah menitik. Banyak musang berbulu ayam, menjongol kepala di reban politik. Jadi berhati-hati. Pak Nazim mengingatkan kita, Saudara Zul, Saudara Puan Marabiah, Saudara George Angkin, Saudara Rosli Muhammad. Kata Pak Nazir lagi, kaki berdenyut amat terasa, hendak beredar serba tak kena. Melayu hanyut berebut kuasa, tidak sedar bangsa. Kalau ada gangguan, lari ke Instagram. Sebab saya nampak tadi ada gangguan dalam Facebook. Jika terganggu, suruh masuk. Saudara Mat Spana, Labu Labi, Haji Ibha, Saudara Rozamzi, Saudara Raymond Nguyen. Kalau ada sesuatu gangguan dalam Facebook, lari ke Instagram. Saudara Nasir, Yauman Waras, Khairi Abidin. Saudara,
Dan dari Instagram pun saya mohon kalau boleh adalah like, share dan subscribe, saudara. Baik, saudara. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun beliau. Kita santun juga pantun anak muda daripada Perak Tengah, saudara Nordin Malik. Ini kita mendoakan agar beliau berjaya mendidik dan menghasilkan anak-anak muda di sektor pertanian moden, ya Pak Tamli dan Zul Marshall. Kata saudara Nordin Malik, bakar ikan panas berbara, tambah panas dicampur sabut. Bagaimana mahu takbir negara, uruskan raya kelam kabut. Jadi saudara Nordin Malik ni dia anak muda menghantar culipan tu seolah menyindir nak takbir negara macam mana. Kalau urusan raya pun jadi kelam kabut. Jadi beliau mengimbau peristiwa kita di malam raya jadi kelam kabut semuanya. Kemudian kata saudara Nordin lagi, masyhur sungguh purak cendana, sayang tanah penuh berselut. Ahli falak bijak laksana, komunikasi lemah raya kalut. Jadi beliau mengatakan bahawa ahli falak memang bijak bijaksana, tapi kerana tidak adanya komunikasi yang lemah, akhirnya raya pun kalut. Itu pandangan anak muda yang memberi kritikan. Saya harap agar pimpinan jadikanlah ini sebagai panduan di masa akan datang. Saudara, terima kasih pada saudara Nordin, terima kasih pada Pak Nazil. Kita masuk sedikit. Saudara Hello Cherry Body, Adi Warna, Zul Marshall, saudara Mazlan Lam, Hafsah Junaidi, Coca-Cola Moh, saudara Muhammad Hashim. Kita masuk segmen Gedung Ilmu. Ini perlu saudara, usai dah hari raya ni. Kita sekarang ni menimba ilmu, menimba pengetahuan dan sebagainya. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Buku ini terbitkan oleh Dewan Bahasa saya dan dikirimkan kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar, mantan Ketua Pengarang Usaha Melayu tempat saya berkhidmat dulu seketika sebagai warga jurnalis. Jadi culipan daripada buku tersebut menyatakan bahawa warga bangsa terdahulu amat mengharapkan agar hadirnya pemimpin hari ini dan akan datang bukanlah pemimpin yang mudah rebah. Tidak mudah rebah. Kerana jika menjadi pemimpin yang tidak semenggah, bagaikan tongkat membawa rebah. Jadi kalau jadi pemimpin yang tak semenggah, adalah diumpamakan ada tongkat membawa rebah. Duduk tak tegap, tegaknya goyah. Akal tak betul, fikirannya menyalah. Sebarang kerja tak ada faedah, kampung rusuh, rakyat berpecah. Kekhawatiran pemimpin terdahulu kalau hadirnya pemimpin yang membawa rebah. Saudara, akhirnya sebarang kerja tak ada faedah, kampung yang rosak, rakyat pun berpecah. Seandainya mereka ini dijadikan pemimpin, maka sangatlah salah. Kerana bila dijadikan tua, kehilangan tuah. Dijadikan induk, kehilangan maruah, saudara. Dijadikan tudung, sudah terbelah. Kalau tudung sudah terbelah, dah tak boleh nak pakai. Memimpin negeri, penyakitnya parah. Parah, saudara, kalau pemimpin yang sebegini, yang mudah rebah, yang mudah mengaku kalah, saudara, dan tidak mempunyai jati diri yang kuat. Ya, saudara, kita sambung lagi malam besok. Terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman buku yang begitu berarti. Baik, saudara, saya mesti harus memberikan peringatan sebab saya lihat masih ada lagi mereka yang menyunting live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan pelbagai channel yang lain. Suntingannya 10 minit, 15 minit yang saya nampak lari daripada tajuk. Sebab itu saya katakan mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun apa channel pun, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tidak mampu untuk memantau kesemua suntingan yang anda buat, semua suntingan anda lakukan. Begitu juga dengan komen-komen yang hadir dalam pencerahan saya hari ini. Ingat saudara, bahawa ini adalah pencerahan politik. Bermatlamatkan tidak lain tidak bukan sebagai memberi informasi. Tak lebih daripada itu. Macam jadi wartawan ni, jurnalis dulu, dia memberi penerangan. Dulu masa saya di Usaha Melayu dulu, kita penyebar fikiran rakyat. Itulah adaptasi saya. Saya memegang pada prinsip untuk menyebar fikiran rakyat dan memberi informasi
supaya warga kita tidaklah mudah diperdaya oleh mereka yang kemabukan untuk berkuasa. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu yang paling penting. We must agree to disagree. Kalau saudara tak bersetuju, tidak ada masalah pada saya. Kalau saudara bersetuju, alhamdulillah. Dan seandainya anda tidak bersetuju, anda boleh juga menghantar kiriman kenapa anda tidak bersetuju dan di mana fakta-fakta yang anda peroleh supaya dapat kita berkongsi pandangan. Saudara, saya tahu laman saya ini juga dilihat, ditonton oleh teman-teman yang saya anggap mereka sebagai teman saya dari pelbagai ideologi politik, dari pelbagai parti-parti politik. Tidak mengapa, itu anda dengan dunia anda, saya dengan dunia saya. Tetapi jika tak betul, sila santuni bukan dengan maki hamun, bukan dengan mencerca, saudara. Dan ingatlah saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni semua permasalahan secara harmonis, saudara. Ini saudara Muhammad Zulkifli. Didoakan saya dan keluarga saya sihat walafiat dan sentiasa dilindungi oleh Allah. Terima kasih saudara Yaya Armin, saudara Hazli. Ini teman kita di Instagram. Jangan lupa like, share dan komen di Instagram. Dan teman-teman, saudara Muhammad Armi, relax Pak. Relax lah. Relax. Buat lagi. Saya tak tahu di mana lah tu. Itu adalah teman-teman yang menghantar kiriman yang kepelbagaian. Terpulang, saudara. Saudara Acik Warisan, mulutku harimaumu. Apa yang saudara maksudkan saya tak tahu. Saudara Acik Warisan, anda berkias dengan saya cuba menghayati, tapi tak tahu maksudkan. Baik saudara, kita terus dengan pencerahan informasi. Sebab ada berita sedih yang saya terima semalam. Semalam seorang lelaki tempatan telah ditembak dekat Bukit Bintang. Jadi kalau Bukit Bintang ni selalunya kawasan-kawasan underworld ataupun kawasan-kawasan kumpulan gangster. Tapi tak tahulah saya, sebab menurut laporan polis, seorang lelaki tempatan. Tempatan tak sebut pula Melayu ke India ke Cina, tak disebut. Tapi telah ditemui maut dengan kesan tembakan di dahi. Kalau tembakan di dahi itu sharpshooter lah selalunya. Dia kalau dia bunuh diri, dia tembak belah kanan. Ini tidak, dia tembak dahi, artinya is a sharpshooter. Itu mengikut saya punya teori. Saudara, sebab pihak polis pun masih belum lagi mengesahkan siapa yang menembak, cara macam mana dan sebagainya. Kerana kesan tembakan dahi, lelaki sebut meninggal dunia di sebuah bilik di Hotel Bukit Bintang petang semalam. Katanya selepas mendaftar masuk menjadi penghuni hotel tersebut. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, ACC Habibi Majinji, berkata perkara itu disedari oleh seorang pekerja hotel yang memasuki bilik tersebut dan kemudian menghubungi pihak polis pada kira-kira jam 7 malam. Mangsa adalah seorang lelaki tempatan berusia 46 tahun berasal daripada Johor dan mendaftar masuk ke hotel berkenaan pada jam 6 petang. Bagaimanapun, pihak polis telah pun menahan rakan sebilik mangsa bagi membantu siasatan. Kita serahkan pada pihak berkuasa polis. Saya yakin berilah pihak polis paling lewat per seminggu, pasti dapat siapa yang melakukannya. Sebab polis kita bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, bukan calang-calang pasukan polis kita. Memang hebat, saudara. Baik, saudara, itu laporan. Ini laporan. Kemudian saya juga sepanjang bulan puasa ke arah menyambut Aidilfitri, saya amat bersimpati dengan warga dari Kelantan yang akhirnya sebanyak 445 tangki statik telah ditempatkan di kawasan yang sering mengalami gangguan bekalan air terawat di Kelantan. Ini adalah untuk persiapan katanya sepanjang musim perayaan Aidilfitri. Pengurus Besar Air Kelantan Sdn Bhd AKSB, Datuk IR, Datuk Insinyur apa ganggu dia orang ni itulah, Datuk Insinyur Azuhan Muhammad. Beliau berkata tangki statik tersebut ditempatkan di lokasi strategik seperti masjid, surau dan taman-taman perumahan bagi memudahkan pelanggan air Kelantan Sdn Bhd mengambil air. Saya juga pagi tadi menerima panggilan daripada sahabat kita saudara Muhammad Azmi Ali. Beliau memberitahu kali ini, dia kata amat malang lah, dia kata. Beliau tinggal di Kota Baru.
Dia kata pagi-pagi nak mandi pun macam mana nak mandi. Bila tengok air yang keluar daripada paip, air berkarat. Nak ambil air semayang pun air berkarat. Tapi terpaksalah dia kata menggunakan air yang telah dibeli, iaitu daripada air mineral. Begitulah sekarang keadaannya di Kelantan. Saya bersimpati saja. Kerana menurut daripada Datuk AR Azuhan, pelbagai saiz tangki statik itu dari 250 hingga 2000 gallon digunakan bergantung kepada pengelolaan setempat. Bagaimanapun, AKSB memohon kerjasama pengguna dan orang awam supaya menyalurkan sebarang aduan termasuk insiden paip pecah atau bocor dengan segera ke platform aduan rasmi AKSB seperti aplikasi My AKSB katanya. Jadi itu gambarannya sekarang ni, artinya masalah air terus mengganggu warga Kelantan. Saya turut bersimpati. Mungkinlah kerana itu gamaknya yang Muhammad Mulia Tengku Razali dah tak tahan. Beliau merasakan perlu wajarlah pimpinan kerajaan ini ditukar semata-mata untuk mengembalikan semula kehidupan rakyat di Kelantan khususnya, supaya tidak lagi ada gangguan yang sedemikian. Memang kita tahu untuk membaiki sistem air ini dia akan terpaksa mengambil masa bukan yang sedikit. Tapi terpaksa dilakukan sekarang. Kalau tidak sekarang, bila? Dah 30 tahun Parti PAS memerintah di Kelantan, masih lagi belum usai masalah air ini. Dan setiap tahun bila adanya perayaan hari-hari biasa pun, hari ini Kelantan popular dengan air teh tarik. Air teh tarik di Kelantan. Ambil air semayang pun gunakan air teh tarik. Bukan teh tarik sebenarnya, air itu keruh. Saya bersimpati. Ya, bagaimanapun kita mengharapkan agar sesuatu dapat dilaksanakan oleh kerajaan pimpinan negeri Kelantan. Bukan tak ada duit, duit ada. Jangan bagi alasan. Tapi apa yang perlu diutamakan? Itu yang penting sekarang ni di Kelantan. Paling penting first sekali adalah soal air. Sebab warga Kelantan ni boleh katakan kebanyakannya alim-alim belaka. Mereka akan sentiasa berada di surau, akan berada di masjid untuk menunaikan solat sunat dan sebagainya. Tapi kalau air, bekalan airnya sebegitu, saya bersimpati dengan anda semua. Jadi dalam keadaan begitu, kita mengharapkan agar dapatlah diselesaikan permasalahan air ini. Saudara? Baik. Ini kita masuk bab politik. Masuk bab politik ni, kalau panas telinga jangan marahkan saya, sebab saya melaporkan, saya memberi pandangan saya, ya. Sebab saya lihat, ini tulisan sahabat saya, Rafi Awang Kecil. Saya pun tersentak membaca kenyataan beliau bila dia kata pendaftar pertubuhan ROS katanya seolah-olah dia tidak menuduh direct untuk menggagalkan perhimpunan khas UMNO pada 15 Mei ini. Itu katanya, saya kata bukanlah mereka nak gagalkan, tidak, tapi sebenarnya ada pihak-pihak, bukan ROS, Rafi, tak baik. Kaki tangan ROS ni mereka sentiasa menyelenggara dan memantau setiap pertubuhan. Dan beliau mempersoalkan, Rafi mempersoalkan apa sebenarnya peranan ROS. Adakah juga mereka mencari jalan untuk mengharapkan UMNO? Memanglah UMNO itu yang boleh diharapkan adalah pendaftar pertubuhan. Tapi dulu UMNO pernah diharamkan apabila Dr. Mahathir bertemu dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Dan waktu itu, saat itu banyak orang meragui keputusan pengundian. Kononnya ada penipuan dan sebagainya. Waktu itu Tengku Razali menentang Dr. Mahathir sebagai Presiden UMNO. Akhirnya permasalahan tersebut dibawa ke mahkamah dan mahkamah mengisytiharkan UMNO ini sebagai parti yang tidak sah dari segi pendaftaran hanya kerana masalah perwakilan yang diisytiharkan tidak sah. Itu katanya. Saudara Wak Rafi, Kelapa Muda, persoalannya kenapa dah terlalu lama warga Kelantan terus menerus berdepan dengan masalah air. Ini masalahnya, sahabat. Inilah masalahnya yang saya suarakan. Keadaan pimpinan lebih meletakkan masalah nak buat jalan raya, itu lebih penting bagi mereka, bukannya tentang air. Air ni lebih penting, saudara. Ni Aziz Nikmat is watching. Dikatong Bi Alwi. Jadi sebenarnya bila saudara Rafi Awang Kecil menyatakan bahawa tugas dan tanggungjawab setiap pegawai di Register of Society ROS ataupun pegawai pendaftar pertubuhan adalah untuk memastikan agar setiap parti politik
melaksanakan arahan serta dari Perhimpunan Agung dan juga badan tertinggi setiap parti ditunaikan. Maksudnya, ROS harus melihat apa sahaja yang diputuskan oleh Mesyuarat Agung parti itu, kerana semua ahli-ahli ada di situ, itulah sebenarnya hala tuju parti. Bukan boleh ambil tindakan sembarangan, ya. Kerana ROS juga bukan mahkamah, dan mereka tidak boleh membuat keputusan mengikut kehendak hati atau mengikut arahan sesiapa. Sebab itu saya bila katakan tulisan sebut, saya tidak menuduh ROS, tapi saya mengatakan ada pihak-pihak yang berusaha untuk meminta ataupun melakukan onar agar ROS membatalkan pertubuhan UMNO. Ini tak betul. Jadi inilah masalahnya. Malahan yang menjadi kekhawatiran saudara Rafiq Awang Kecil, kerana beliau melihat menteri yang menjaga ROS ini datangnya daripada parti bukan Melayan UMNO. Betul, beliau bukan ahli UMNO, beliau mantan yang melompat menyertai parti lain, dan beliau adalah antara menteri yang dipertanggungjawabkan untuk memantau dan menyelia perjalanan ROS ini, ya. Apapun kita percaya dan yakin. Itu satu hal lagi. Penutup pada itu, Saudara Rafi mengatakan, apapun kita yakin dan percaya dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memastikan Perhimpunan Agung KAS ini berjalan lancar seperti yang diputuskan. Memang pun beliau lah naik Presiden UMNO, takkan beliau nak tengok UMNO ini diharamkan. Jadi kita percayalah, sebab beliau adalah Perdana Menteri, kuasa tertinggi, saudara. Sebab saudara, ada pihak mengatakan bahawa Perhimpunan Agung UMNO KAS EGM ini yang dijadualkan pada 15 Mei depan adalah sebenar-benarnya tujuan diadakan Mesyuarat Agung KAS itu adalah untuk mengabsahkan, untuk menjadikan usul pindaan perlembagaan ini menjadi sebagai sebahagian daripada perlembagaan parti. Tiap perubahan pindaan perlembagaan hendaklah dibawa dalam Mesyuarat Agung KAS. Itu sebabnya kenapa UMNO, Ibu UMNO mau mengadakan Mesyuarat Agung KAS EGM ini, nak meminda di mana antara pindaan itu ialah pemilihan parti diadakan dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya umum diadakan. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni nak diadakan satu syarat dalam UMNO, bahawa UMNO akan mengadakan pemilihan jawatan-jawatan dalam parti selama 6 bulan selepas pilihan raya umum diadakan. Jadi bila ini dijadikan agenda, maka setiap ahli UMNO kena fahamlah. Bagaimanapun sekarang ni kita terdengar sudah ada desas-desus usul sebut mau digagalkan, berikutan adanya gerakan bawah tanah yang mempengaruhi perwakilan untuk menolak pindahan tersebut. Saya nak beritahu pada perwakilan, jika anda terjebak dengan omelan, dengan gametan pihak-pihak yang mahu menggagalkan pindahan tersebut, maka anda mengkhianati bukan hanya perwakilan, anda juga mengkhianati diri anda sendiri. Kerana anda adalah sebahagian daripada perwakilan yang memutuskan dalam Perhimpunan Agung yang lepas untuk parti UMNO mengadakan pemilihan selepas pilihan raya umum. Jadi untuk diabsahkan, untuk dijadikan itu sebagai undang-undang, sebagai perlembagaan parti, kalau anda terpengaruh dengan omelan ataupun dengan hasutan mereka, mestinya anda mengkhianati diri anda sendiri. Bukan hanya diri anda juga mengkhianati kehendak perwakilan serta kehendak akar umbi. Maka anda boleh disilahkan sebagai antara kumpulan pengkhianat parti. Kalau ikut saya lah, saya tak marah, terpulang pada anda lah. Tepuk dada, tanya selera. Tangan yang mencincang, bahu yang memikulnya. Sebab bagi saya, sudah ada sekarang ni broker-broker yang turun. Sempena bulan raya ni, turun ke bahagian-bahagian supaya memberi buka ugutan, tapi memujuk agar perwakilan menolak usul pindahan perlembagaan. Ini percaturan broker-broker. Broker-broker ini sedang giat menghubungi perwakilan serta mengatur pertemuan sulit untuk mempengaruhi perwakilan. Ini sedang berlaku. Jadi sebenarnya bagi saya lah, memanglah agak sukar untuk menolak andaian berlakunya pergerakan sampul putih kepada para perwakilan yang untuk menyokong usaha gerakan bawah tanah ini.
Kerana katanya ramai nama penggerak gerakan bawah tanah sudah pun diketahui umum, tapi masih dirahsiakan. Terpulang pada ahli untuk menilai mereka ini. Jadi dengan terdedahnya apa yang berlaku dalam PAS-Lik, itu minit pertemuan pimpinan PAS, minit itu yang dijadikan, saya ingat sebelum raya itu hari, heboh tentang PAS-Lik yang dinafikan oleh PAS, ada pihak menafikan. Tapi sejak terdedahnya PAS-Lik ini, maka gerakan bawah tanah ini hampir terdedah pada umum siapa sebenarnya mereka. Tapi segera dialihkan perhatian dengan beberapa kenyataan kontroversi oleh individu tertentu. Jadi UMNO sebelum ini telah membuat keputusan untuk tidak bekerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Ini mereka kena faham. Jadi dalam keadaan begini mereka kena faham bahawa PBM juga nak melihat hancurnya UMNO ini. Sebab itu kita tak boleh bekerjasama dengan Parti Pribumi atau Perikatan Nasional. MKT juga telah bersetuju agar MOU, ini satu hal lagi, iaitu Memorandum Persefahaman dengan Parti Pembangkang tidak diteruskan selepas tamat tempoh pada 31 Julai. Kira-kira ni bulan Mei, 31 lebih kurang dalam 60 hari lagi dari sekarang ni, maka tak perlu disambung. Jadi sebenarnya banyak orang bertanya, siapakah yang di belakang gerakan yang turut dikenali sebagai UMNO Soleh ini? Bagi saya tak boleh membangkang. Biarlah perwakilan itu sendiri yang membongkar. Saya harap dalam Perhimpunan Agung nanti nyatakan, saya terima wang banyak ni. Kita kena berani untuk menyelamatkan parti kita, saudara. Ini masalah kadang-kadang ni kau dapat sedap, kau diam. Kerana menjelang Perhimpunan Agung UMNO KAS ini, usul-usul yang akan dibawa pada sebut sukar untuk digagalkan sebenarnya. Kerana yang bawa usul ni mereka perwakilan juga, bukan datang daripada ZMED, bukan datang daripada Mak Hassan, bukan datang daripada Datuk Seri Ismail Sabri maupun Mahathir Khalid maupun Datuk Khalid Nordin. Ini datang suara perwakilan, suara akar umbi, mereka yang mahukan agar EGM ini diadakan. Begitulah juga kenyataan Datuk Seri Setiausaha Agung UMNO, Datuk Ahmad Maslan, kerana usul telah pun diluluskan dalam Perhimpunan Agung lepas. Jadi usul tersebut telah diluluskan secara sebulat suara, bukan undian. Bila pengurusi tak kata setuju, semua setuju, tak ada yang membangkang. Setelah dipersetujui bahawa pemilihan UMNO daripada cawangan, bahagian dan tingkat 38 di pusat, bahawa akan diadakan selepas 6 bulan selepas PRU dijalankan. Oleh itu tidak timbul percanggahan usul akan dibawa ke AGM pada 15 Mei kelak. Cuma kata Datuk Ahmad Maslan, ini semua hanyalah formaliti, mesti dibuat. Ini formaliti sebagai syarat perlembagaan untuk usul yang akan dibentangkan dalam Perhimpunan Agung KAS. Tidak mungkin orang yang sama meluluskan dan mereka juga menolak. Sebab itu Datuk Setiausaha UMNO dia yakin usul ini akan diterima. Kemudian semalam ataupun 2-3 hari lepas, MyTV Online ada melaporkan wujudnya gerakan bawah tanah yang sedang berusaha mahu menggagalkan usul yang dibawa ke EGM UMNO ini. Saya dah katakan tadi. Jadi ini berikutan katanya sumber menyatakan terdapat aduan. Sudah ada aduan mengenai broker-broker yang sudah pun mula menghubungi para perwakilan UMNO. Jadi bagi mengulas tentang PAS-Lik, Datuk Seri Ahmad Maslan menyatakan UMNO mempunyai strategi tersendiri dalam menangani sebarang perancangan sebagaimana yang tular dalam media sosial. Beliau menyifatkan UMNO kini cukup bersatu padu buat masa sekarang. Jadi sebenarnya di kalangan peringkat pimpinan UMNO, khususnya akar umbi di cawangan dan bahagian, sudah padu ikatannya. Cuma yang cuba dirongkai adalah di kalangan 5-6 orang aja. Yang saya katakan ikan sepat ronggeng ni, ikan sepat kering ni, mereka inilah yang mahu mewujudkan suasana. Dan ada juga kalangan ahli-ahli UMNO, kalangannya tak ramai pun yang mengharapkan itu terjadi, kerana seperti kata umpama, bila tongkang pecah, you kenyang. Sebab itu sekarang ni ada juga usaha untuk menggagalkan PRU, Pilihan Raya Umum yang ke-15. Sebab mengikut kenyataan daripada Perdana Menteri
waktu beliau berucap di Perhimpunan Agung UMNO, beliau mengatakan baginya apa sahaja yang ditentukan oleh top 5. Top 5 adalah Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presiden, termasuk diri beliau. Apa sahaja keputusan yang dibuat, maka beliau akan akur dan harus melaksanakan. Sebab beliau adalah ahli UMNO dan ahli parti UMNO. Dengan lafaznya dia mengatakan bahawa dirinya, darahnya adalah darah UMNO dan tidak mungkin beliau akan mengkhianati UMNO. Jadi perjanjian persefahaman MOU ataupun dikenal sebagai CSA antara kerajaan dan pembangkang akan berakhir pada 31 Julai. Dan ini menjadikan faktor PRU 15 tahun ini akan cuba digagalkan. Saya tak nampak benda begitu, tapi banyak orang mengatakan inilah antara faktornya. Kerana kalau dah tak ada perjanjian itu, maka dengan sendirinya MOU terbatal. Bagi saya terbatal pun ada masalah, sebab kita akan mengadakan pilihan raya. Kerana selain daripada MOU, isu MOU ini wujud pula tentang PASLIK dan pemilihan jawatan UMNO juga dilihat sebagai sebab PRU 15 cuba digagalkan untuk diadakan tahun ini. Tambah pula dengan sikap pembangkang yang sering berdolak dalik dalam memberi sokongan terhadap usul kerajaan di Parlimen. Jadi kebanyakan pemimpin politik yang berada dalam kabinet mahu kerajaan sekarang ini diteruskan. Itu jelas saja. Mereka yang berada dalam kerajaan, mahu ke kabinet, mereka kalau boleh nak diteruskan. Begitu juga wakil-wakil rakyat yang sedia ada. Bukan yang baru pilihan raya di Melaka dan di Johor dan di Sarawak, tidak. Tapi mereka yang berada sejak pilihan raya PRU 14 dulu, mereka kalau boleh nak mempertahankan, terutama katak-katak yang melompat. Kalau boleh disambung lagi hayat mereka untuk 1 tahun lagi. Sebab bila ada pilihan raya sekarang ini, sudah pasti mereka akan disingkirkan oleh rakyat. Ini sudah jelas dan pasti, saudara. Jadi dalam sekarang ini, mereka juga harus melihat, kalaulah diadakan tahun ini, artinya setahun mereka sudah hilang pendapatan. Bukan mudah sedikit, bukan sikit, saudara. Ratusan ribu boleh menjangkau ke jutaan ringgit. Saya melihat ini semua mereka enjoy ataupun mereka hidup dengan senang lenang hasil daripada wang rakyat. Wang rakyat adalah merupakan cukai-cukai yang disatukan, yang dijadikan sumber untuk membiayai gaji mereka, pendapatan mereka. Jadi kebanyakan pemimpin politik yang berada dalam kabinet mahu kerajaan sekarang diteruskan sehingga Mei 2023. Jadi pembangkang yang menang dalam undian pindahan SOSMA pula secara langsung telah engkar dengan perjanjian sepatutnya boleh menyebabkan Parlimen dibubarkan. Jadi sekarang ni ada perbalahan. Sepatutnya bila dah gagal SOSMA itu, maka eloklah dibubarkan Parlimen, kerana ternyata tidak mendapat sokongan. Sebab itu saya katakan dulu pun saya dah bercakap, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri harus membawa usul di Parlimen tentang keabsahannya sebagai Perdana Menteri. Ini tidak terlaksana. Kemudian SOSMA juga gagal. Itu pindahan perlembagaan, gagal diutamakan. Sepatutnya sudah boleh dibubarkan. Jadi saya melihat bahawa pimpinan pembangkang juga mereka sedar. Kerana kesilapan mereka membolehkan diadakan pilihan raya umum apa semua tu, mereka cuba nak berpatah balik. Ini keadaannya, mereka mahu menggagalkan. Kerana mereka tidak ada keyakinan, saudara. Mereka tidak mempunyai keyakinan bahawa jika diadakan pilihan raya, maka mereka boleh mencapai kemenangan. Saya dah katakan berkali-kali, bukan sekali saya cakapkan, kemenangan itu tidak akan berpihak kepada mereka kerana amarah rakyat sudah menjadi dendam. Cuma yang menjadi masalah saya lihat dalam keadaan begini, warga UMNO itu sendiri, itu pemimpin UMNO, mereka yang sudah pun hilang semangat untuk mendapat pencalonan nanti, untuk dijadikan calon, mereka ini juga cuba untuk memungkiri janji dengan rakyat. Sebab itu berlaku macam-macam permasalahan. Jadi dalam masalah begini, saya khawatir UMNO Barisan Nasional akan menghadapi masalah besar bila berhadapan dengan pilihan raya umum. Sebab rakyat juga akan hilang sokongan pada UMNO. Kerana rakyat fed up lah. Bosan rakyat, tak habis-habis cerita pasal politik. Yang rakyat hendak sekarang ni, bubarkan sekarang, supaya senang mereka membuat perhitungan. Seandainya pilihan raya umum dilewatkan, ditangguhkan, usahakan setahun, 5 bulan pun. Dalam tempoh 5 bulan, besar kemungkinan UMNO menghadapi masalah yang cukup besar. Kerana dalam tempoh 5 bulan itu, saingan terbesar bukan daripada Parti Peribumi. Saya tak nampak Parti Peribumi bagi saya dah bungkus dah. Cuma saya melihat
cabaran terutamanya datang daripada Parti Keadilan. Kerana dengan perkembangan terbaru, hari ini cara mereka mengadakan kempen untuk pemilihan jawatan dalam Parti Keadilan sudah menggambarkan bahawa keadilan kembali bersemangat, kembali hidup. Selepas pilihan raya Sarawak, selepas pilihan raya di Sabah, selepas pilihan raya umum negeri di Melaka, selepas pilihan raya umum negeri di Johor, sebenarnya Parti Keadilan sudah pun melihat seolah nafas terakhir mereka. Tetapi kerana UMNO Barisan Nasional tidak meneruskan rentak ini dan dilengahkan, di samping itu wujudnya perbalahan di kalangan pimpinan UMNO itu sendiri. Masih lagi nak menongkat langit, masih lagi yang merasakan dirinya lebih layak daripada orang lain, masih lagi merasakan bahawa dirinya ada ancaman daripada pemimpin muda ini, maka rakyat mula rasa bosan. Dan dalam waktu yang sama, Parti Keadilan menyemarakkan pengaruhnya. Ini yang saya dah bercakap, saudara. Saudara Muhammad Karya Ahmad, kerana masalah sehari Perikatan Nasional boleh jadi masalah besar. Betul. Hanya kerana sehari masalah diwujudkan, maka boleh jadi masalah besar pada UMNO Barisan Nasional. Saudara Romeo Masdal, kluster mahkamah yang tercirik nak buat PRU. Sebenarnya tidak. Bukan kluster mahkamah nak buat PRU. Pilihan raya umum ini dituntut oleh warga UMNO Akar Umbi. Saudara Romeo Masdal, you might understand. Cakap orang putih lah sikit sebab dia Romeo Masdal. Jadi bagi saya melihat bahawa anda merasakan bahawa ini agenda kluster mahkamah. Tidak. Dan saya juga hairan bagaimana anda menuduh kluster mahkamah. Apakah anda juga boleh berkeyakinan mereka yang berada dalam kumpulan pimpinan pembangkang tidak akan menjadi kluster mahkamah? Seandainya mereka tewas nanti, saya berkeyakinan mereka juga adalah calon untuk jadi kluster mahkamah. Jangan duk sebarang tuduhan. Mana lagi nak lihat sekarang ni? Sebab itu UMNO hari ini nak menyalin ataupun nak mencari pimpinan baru. Saya harus lihat nama Romeo Masdal is not kluster mahkamah yang mahukan pilihan raya umum. Ini adalah tuntutan ahli warga UMNO Akar Umbi, dan mereka menuntut bahawa hadirnya pemimpin wajah-wajah baru yang lebih bersih, yang lebih mengutamakan dignity, integriti serta perjuangan itu diutamakan. Jadi ini memberi ketakutan, kegusaran di kalangan pimpinan-pimpinan pembangkang. Mereka ini akan diserbu oleh satu ombak perubahan. Dan saya melihat, sebab itu saya katakan Parti Keadilan ini sudah pun mengemukakan calon-calon mereka yang baru dalam usaha untuk adanya perebutan jawatan yang juga akan diadakan dalam bulan Mei. So seandainya kumpulan muda dalam keadilan ini dapat menguasai parti tersebut, maka ini juga boleh menjadi ancaman kepada UMNO. Kalau warga UMNO masih lagi merasakan diri mereka nak menongkat langit. Tapi kalaulah bertembung antara calon-calon muda yang akan diutarakan oleh UMNO, oleh Parti Keadilan, dan UMNO juga mempunyai pimpinan muda sebagaimana dilakukan di Melaka, sebagaimana dilakukan di Johor, inilah pertembungan yang sehat. Maka rakyat dapat peluang untuk melihat siapa sebenar-benarnya untuk diangkat sebagai teraju mentadbir negara. Itu sebenarnya, itu yang rakyat mau lihat. Untuk melihat calon-calon daripada PBM, bagi saya dah hanyut dah. We can forget it lah. Kita boleh melupakan mereka. Sebab kalaulah Parti Pembumi Bersatu mereka akan meletakkan calon, saya yakin pertama sekali semua katak-katak yang melompat daripada UMNO itu mereka juga akan bertanding. Dan mereka ini pasti akan ditolak oleh rakyat. Dan mereka adalah calon kluster mahkamah. Saudara Kumat Kamit, ramai kluster mahkamah di pihak pembangkang yang selama ini mereka dilindungi. Itu yang jelas, Saudara Kumat Kamit. Mereka juga adalah calon kluster mahkamah. Saya tidak mahu menamakan mereka, tunggulah masanya. Jangan, sebab itu mereka juga berusaha untuk menyelamatkan diri, mahu menggagalkan UMNO Barisan Nasional untuk kembali. Sebab itu mereka berusaha macam-macam. Akhirnya janji UMNO ditumbangkan, janji UMNO dikalahkan. Ya, mungkin mereka yang dulu bergaduh maki hamun sama sendiri, sekarang ni sudah mengadakan kemah besar kononnya. Dan semua benarnya, saudara, warga UMNO mahu melihat perubahan. Ini yang jelas. Saudara kena faham. Jangan tuduh yang bukan-bukan pada kepimpinan UMNO. Kerana inilah kehendak warga UMNO yang mahu melihat perubahan. Dan hari impian dan harapan ahli UMNO Akar Umbi, mereka mahu adanya pemimpin yang benar-benar
memimpin negara ini, mentadbir negara ini dengan penuh keikhlasan. Sebab kita pun tahu, warga UMNO juga tahu ada pemimpin-pemimpin daripada UMNO yang mengkhianati perjuangan parti. Bila mengkhianati perjuangan parti, termasuklah melakukan macam-macam tindakan yang membuatkan rakyat juga bosan. Apatah lagi serangan daripada parti pembangkang. Saudara Abdul Hamid, warga Malaysia mahukan PRU 15 bagi menstabilkan pimpinan negara. Itu yang jelas. Kerana selagi kestabilan politik tidak terlaksana di negara kita ini, selagi itulah ekonomi tidak dapat disuburkan. Saudara kena ingat, saya saban malam bercakap benda ini sebab kita nak melihat, kembalikanlah suasana ekonomi. Rakyat dah letih. Ini saudara, saya bercakap terus terang, apabila sebelum pilihan raya, sebelum hari raya itu hari, adalah dapatan sedikit daripada pengeluaran wang simpanan mereka, daripada kumpulan wang simpanan pekerja, maka bergeraklah aktiviti ekonomi yang sedikit, tak banyak lagi saudara. Bagaimana selepas hari raya nanti, sebab mereka sudah kehabisan wang. Jika ini berlaku, apakah ekonomi kita akan mengelunsur balik? Jadi kalau tanpa adanya kestabilan politik, maka pelabur tak hadir, peluang pekerjaan tidak ada. Yang dituntut oleh rakyat hari ini, segerakan diadakan pilihan raya umum agar distabilkan suasana politik supaya pelabur segera datang. Yang kedua, orang dapat melihat, ada keyakinan kembali. Sebab negeri kita ni memanglah subur dengan macam-macam. Tapi saya jangan lupa, saya melihat, saudara mungkin tak melihat, dalam beberapa kiriman, dalam media sosial, khususnya negara China, mereka sudah pun berjaya menghasilkan ladang kelapa sawit yang besar. Seandainya apa usaha mereka lakukan itu berjaya, maka negara China adalah merupakan saingan terbesar dalam perusahaan perindustrian kelapa sawit bagi bukan hanya negara kita, termasuk juga Indonesia. Ladang yang dibuka di negara China, padang pasir pun dia dah boleh tanam kelapa sawit. Kawasan yang dulunya kawasan sejuk, dia para saintis mengatakan bahawa kelapa sawit ini tidak boleh hidup di kawasan, di tanah yang sejuk. Tapi hari ini mereka sudah berjaya menghasilkan. Ini juga merupakan ancaman. Seandainya suasana politik masih lagi berterusan bergelut begini, maka kekhawatiran kita ini akan berlaku. Tetapi kalau di saat negara kita dapat segera menstabilkan politik ini, sebenarnya dapatan saya juga, para pelabur memang mereka nak mencari kawasan yang stabil macam Malaysia. Mereka rindukan untuk melabur di Malaysia. Sebab satu ketika dulu pelaburan mereka menghasilkan keuntungan yang besar. Tapi apa yang terjadi sekarang ni saudara? Sejak akhir berlakunya, usainya pilihan raya PRU 14 dulu, macam-macam terjadi saudara. Macam-macam, bukan sedikit saudara. Selama 4 tahun dah tak selesai lagi. Dan sudah mula timbul banyak kebejatan yang saya berhasrat untuk mengulas malam ini, tapi saya tengok keadaannya belum sesuai lagi, tak masak lagi bahan yang saya dapat. Kita ada bermasalah dengan apa yang kita panggil sebagai masalah besar ni saudara, iaitu tentang 5G. 5G ini adalah skandal yang besar yang boleh mengatasi skandal YMDB. Kemudian adanya usaha mewujudkan PH 2.0. Kemudian soal PAS leak tu biasalah. Dan saya nak tengok dengan 22 bulan berkecai itu, saya merasakan bahawa keadaan masih lagi ni yang saya dapat tadi, mana dia? Tentang mana dia? Serba dinamik. Isu serba dinamik bukan benda kecil. Saya cuba untuk mendapatkan, kalau boleh mungkin malam besok ke, saya akan mengulas bahawa ini isu besar saudara. Isu besar yang mencakupi soal ekonomi. Apabila bursa saham Kuala Lumpur sekarang ni menjadi terjahan dan menjadi pandangan yang negatif di kalangan pelabur-pelabur. Ini besar saudara, bukan kecil. Apakah campur tangan pimpinan ke, ada ke, kita tak tahu. Saya sedang berusaha untuk mengumpul bahan-bahan itu sebelum saya buat pencerahan agar anda semua dapat memahami keadaannya. Itu isu serba dinamik. Begitu juga dengan yang melibatkan 5G. 5G skandalnya lebih besar daripada YMDB.
Ada yang kata 10 bilion, ada yang kata 15 bilion, ada yang kata 20 bilion. Jadi semua ini akan terapung. Dalam keadaan begini, mampukah kita meyakinkan kepada pelabur bahawa negara kita ini bersih daripada elemen korupsi dan bersih daripada elemen untuk kepentingan diri. Semua ini terjadi kerana kepentingan diri sahaja. Sama ada serba dinamik ke, sama ada apa yang berlaku pada ini energi tu apa ni? Apalah yang Datuk Seri Najib berusaha untuk menyelamatkan. Tapi keadaan ini juga menimbulkan persoalan. Saudara, begitu juga dengan isu yang berlaku dalam pembicaraan kes SRC, kes YMDB, di mana banyak isu-isu yang dilontarkan oleh warganet, diantarkan oleh ramai pihak yang meragui tentang bahawa kebejatan YMDB ini dia tidak hanya menyangkuti dari soal aspek satu pihak, banyak pihak yang terlibat. Keadaan ini tidaklah merupakan suasana yang tenang untuk para pelabur hadir ke negara kita. Ditambah pula lagi dengan ketidakadaan saudara Sapura Energy. Betul, saudara Mak Razi Omar. Masalah Sapura Energy juga ini bukan kecil. Dan melibatkannya sekarang ni macam saya katakan, tidak ada lagi juta-juta, semua main bilion. Begitu juga kalau saya dengar apa yang dilontarkan oleh saudara Atan Lukas daripada Sabah. Saya agak terpanggil bila menatap kenyataan demi kenyataan yang dilontarkan oleh anak muda seperti Atan Lukas. Saudara boleh lihat dalam culipannya, sama ada melalui Instagram ataupun melalui Facebook, lontaran daripada saudara Atan Lukas begitu mengerikan kita, kerana beliau menuntut agar pemimpin-pemimpin muda khususnya di Sabah, sebab dia kata satu ketika dulu Sabah kekeringan pemimpin, hari ini sudah hadir pemimpin, tapi beliau mahukan jangan adanya crony. Saudara Mahdi Hashim, ya, Sapura Energy. Saudara Muhammad Karya, jangan marah, jangan kita mencarut. Pelabur-pelabur luar takut dengan YMDB, SRC, Akar Budi. Saudara tentang Hujaji Munani, saudara kadang-kadang tak betul tu. Isu Akar Budi tak timbul. Saudara betul-betul nanti saudara juga tersilap, nanti boleh kena contempt of court. Sebab Akar Budi masih lagi dibicarakan. Baru nak dibuka kes tu, baru nak dibicarakan. Yang ada adalah sama ada prima facie ada atau tidak ada. Berbicara ini, kita sebagai warga Cinta Damai tak sepatutnya kita terus terjah hanya kerana mungkin kita bencikan seseorang. Saya minta warga saya ini, jangan kita letakkan kebencian kita pada seseorang pemimpin itu, ataupun kita juga menjadi orang lain yang meletakkan apa sahaja itu di bagai mahkamah terbuka, mahkamah rakyat. Timbul kelang kabut lah. Negara kita ada mahkamah. Biarlah mahkamah menentukan. Let the court show its course. Bukan kita. Siapalah kita nak menjadi hakim? Kalau saudara seorang pengamal undang-undang, silakan. Banyak ruang. Kalau saudara rasa tak puas hati, boleh minta saman, saudara boleh minta tuntut di mahkamah agar perbicaraan itu begitu begini dan sebagainya. Ada ruangnya, ada caranya. Bukan kita terus melontarkan kenyataan-kenyataan yang akhirnya orang yang tak bersalah kita rasakan bersalah. Ini masalah yang saya rasa persoalannya tidak lain tak bukan adalah kerana jawatan, kerana perebutan jawatan, kerana mahu melihat orang itu ni, orang ini sebagainya. Akhirnya kita membuat tindakan yang salah. Saya cuba memberi pencerahan yang terbaik sebaik mungkin yang tidak berpihak. Sebab itu saya katakan untuk PRU 15 akan datang yang benar-benar saingan ada dua parti saja, iaitu UMNO Barisan Nasional dan Parti Keadilan. Saya tidak nampak parti PAS sebagai gugatan. Saya tidak lihat parti DAP, sebab DAP cuma kali ini saya yakin mungkin mereka dapat sekitar dalam 30 ke 40 kursi. Dari segi senario yang saya lihat, begitu juga saya tidak yakin Parti Amanah boleh dapat lepas 5-60 kursi. Tidak. Jadi parti-parti ini adalah merupakan parti yang menyumbang sikit-sikit jadi banyak. Dan saya tidak nampak Parti Pejuang boleh mendapat mana-mana kerusi. Saudara mungkin marah dengan saya, tapi saya melihat dari segi data. Bila kita bercakap soal politik, kita bercakap soal suasana senario politik, kita mesti ada data. Data itulah yang akan menjadi guide kita ataupun sebagai panduan kita untuk membuat sesuatu keputusan. Saya tidak nampak Parti Pejuang, jauh sekali Parti Muda ataupun parti Cinta Malaysia atau parti Malaysia apakah yang ditunjukkan oleh yang dikatakan kumpulan
tim yang menderhaka dalam keadilan, masuk PBM, dan sekini mereka katanya akan menunjukkan parti baru, parti Bangsa Malaysia apa ke, macam itulah. Dan saya tak nampak parti yang diwujudkan oleh abang kepada Perdana Menteri, itu Saudara Kamarudin Yaakob, juga Kamarudin Zaman Yaakob, juga tidak ada pengaruh. Yang benar-benar berhadapan kali ini seronok kita lihat. Saya lebih suka begitu, segerakan pilihan raya kita melihat bagaimana pengaruh UMNO Barisan Nasional berhadapan dengan Parti Keadilan. Let's see, let's rock the rainbow. Dan kita biarkanlah DAP dengan cara mereka. Itu saya dua parti, yang lain saya tak nampak. Saudara nak berhujah dengan saya bila-bila masa, tak ada masalah bagi saya. Sebab hari ini rakyat, warga sudah melihat bahawa alternatif yang terbaik adalah kembali kepada UMNO Barisan Nasional. Kerana setelah rakyat memberi kepercayaan, memberi undi, mendukung mereka untuk membentuk kerajaan, tapi akhirnya rakyat dikecewakan. Apakah rakyat mahu dikecewakan lagi? Terpulang, kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan percutian anda, santuni keluarga anda. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya yang keempat. Sekian, terima kasih.